Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 5 Mei 2021 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Saya Ivan Tuh, paparan utama malam ini. 6 daerah di Selangor akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Senarai premis berisiko sebar COVID-19 akan didedahkan. Enam daripada 9 daerah di negeri Selangor akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 6 Mei sehingga 17 Mei ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan daerah terlibat adalah Hulu Langat, Petaling, Gombak, Klang, Kuala Langat dan Sepang. Manakala 3 daerah lagi, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor kekal di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira peningkatan mendadak kes positif COVID-19 dan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Negeri Selangor telah mencatatkan kes harian yang tinggi sejak 20 April sehingga 4 Mei 2021. Dengan itu, pergerakan merentas negeri dan daerah dalam 6 daerah ini adalah tidak dibenarkan sama sekali kecuali kes-kes yang berkaitan dengan urusan kecemasan, kematian dan sebagainya. Begitu juga berkaitan dengan kerja. Prosedur operasi standard SOP di 6 daerah ini adalah sama seperti di kawasan lain yang masih dikenakan PKP. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan bazar Ramadan di kawasan terlibat masih dibenarkan beroperasi mengikut SOP yang ketat. Namun, keputusan untuk menerus atau menutup operasi bazar tertakluk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan berkuat kuasa serta-merta gelombang perjalanan domestik membabitkan aktiviti pelancongan yang memerlukan rentas negeri digantung sementara. Bagaimanapun, aktiviti pelancongan yang tidak memerlukan rentas negeri masih boleh diteruskan. Penyambungan semula gelombang perjalanan akan diteruskan pada tarikh yang akan ditentukan kelak. Sebelum ini, kawasan di bawah PKPP dibenar melaksanakan perjalanan rentas negeri menggunakan perkhidmatan syarikat pelancongan berdaftar. Menjelang sambutan Aidilfitri, takbir raya di masjid atau surau dibenarkan di kawasan PKP, PKPB dan PKPP. Untuk kehadiran tetamu pula, kawasan PKP hanya dibenarkan menerima mereka pada 1 Syawal. Kekangan lebih longgar turut dikenakan di kawasan PKPB iaitu hanya boleh menerima kehadiran tetamu sehingga 3 Syawal. Ziarah hari raya juga dibenarkan iaitu daripada 1 sehingga 3 Syawal. Namun begitu, kawasan PKPB kehadiran terhad kepada 20 orang untuk satu-satu masa, manakala bagi kawasan PKPP kehadiran tetamu terhad tidak melebihi 25 orang pada satu-satu masa. Itu pun ianya mengikut saiz rumah dan perlu ada penjarakan fizikal. Bagi kawasan PKPD pula, Aidilfitri hanya dibenar disambut sesama ahli keluarga daripada rumah yang sama sahaja. Turut tidak dibenarkan aktiviti ziarah. Penganjuran sebarang majlis atau rumah terbuka adalah tidak dibenarkan dan had maksimum 30 minit diberi untuk menziarahi tanah kubur dengan syarat tidak melebihi 6 orang. Pengecualian juga diberi kepada kawasan PKP dan PKPD.
Semua tempat awam seperti premis perniagaan, pejabat, masjid dan juga rumah ibadat diwajibkan menggunakan aplikasi MySejahtera. Datuk Seri Ismail Sabri berkata ketetapan ini dibuat bagi memperkasakan lagi sistem hotspots identification for dynamics engagement HIDE. Walau bagaimanapun ada pengecualian, iaitu bagi kawasan yang tidak ada capaian internet, khususnya di kawasan kampung dan pedalaman, mereka boleh menggunakan buku pendaftaran seperti biasa. Tetapi jika boleh, kita perlukan semua menggunakan MySejahtera kerana kita boleh mengesan melalui HIDE yang bekerjasama dengan yang ada hubungan dengan MySejahtera. Mereka boleh membuat pengesanan dari segi kes-kes positif yang berlaku di kawasan yang mengimbas MySejahtera. Dan bermula Jumaat ini, senarai premis yang berisiko menjadi tempat penyebaran COVID-19 akan ditedahkan. Penyiaran dibuat bagi membolehkan premis diletak sebagai lokasi amaran kemungkinan pembentukan kluster. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin, tindakan awal itu boleh mengelak tindakan drastik seperti arahan penutupan premis atau pelaksanaan PKPD. Penyiaran senarai premis ini juga membolehkan orang ramai melaksanakan pengawasan kendiri, termasuklah dengan tidak berkunjung ke sesuatu premis atau kawasan berisiko pada waktu premis tersebut disenaraikan sebagai potential hotspot. Premis yang belum berdaftar MySejahtera perlu berbuat demikian segera bagi memastikan analisis pemantauan lokasi lebih ketat. Situasi semasa COVID-19 di Malaysia, jumlah kes baru hari ini masih di atas paras 3,000 iaitu 3,120 mengatasi kes sembuh 2,334 kes. Selangor merekodkan kes baru tertinggi iaitu 1,036 kes. Jumlah kematian pula tinggi dengan 23 kes menjadikan jumlahnya kini 1,574. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan juga kes jangkitan mengikut negeri. Dalam pada itu, 17 kluster baru dikenal pasti hari ini melibatkan Sarawak, Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak dan juga di Sabah. 7 kluster melibatkan komuniti, 5 kluster tempat kerja, 4 kluster sektor pendidikan dan 1 kluster keagamaan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah memaklumkan kluster komuniti yang dikesan di Sarawak, Johor, Kelantan, Kedah dan Kuala Lumpur. Bagi kluster tempat kerja dikesan di Selangor, Johor, Kelantan, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Sementara kluster pendidikan dikenal pasti di 4 negeri iaitu di Kedah, Perak, Sabah dan Johor. Manakala 1 kluster keagamaan iaitu kluster Taman Sri Lambak di Johor juga dikesan. 10 kluster tamat hari ini menjadikan angka kluster aktif setakat hari ini 405 kluster. Pembayaran fasa 2 Bantuan Prihatin Rakyat BPR akan dibuat secara berperingkat bermula 7 Mei ini. Ia bakal memanfaatkan 8.4 juta penerima merangkumi 3.6 juta isi rumah, 1 juta warga emas dan 3.8 juta individu bujang. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, jumlah peruntukan ditambah kepada 2.75 bilion ringgit berbanding fasa sebelum ini. Penerima kategori isi rumah dan
individu bujang yang sebelum ini menerima RM300 dan RM150 akan mendapat bayaran antara RM150 hingga RM600. Semakan status kelulusan BPR boleh dibuat mulai 7 Mei 2021 melalui pautan tertera. Mereka yang gagal juga boleh membuat rayuan bermula 15 hingga 30 Jun ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak akan campur tangan atau dalam libat urus Suruhanjaya Pasukan Polis SPP dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki percaya segala permasalahan yang timbul mampu diselesaikan dengan baik. Itu saya rasa masalah dalaman polis ya. Jadi biar polis selesaikanlah. Itu masalah mana pihak tu saya tak nak komen lah. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badoh sebelum ini mempersoalkan SPP tidak sepatutnya campur tangan dalam pengurusan pasukan PDRM. Dalam pada itu, Datuk Seri Azam Baki menjelaskan tindakan lompat parti tidak menyalahi undang-undang selagi mana ia tidak melibatkan unsur rasuah. Beliau menambah tiada peruntukan undang-undang seperti Akta Anti Lompat Parti bagi menyatakan tindakan tersebut salah. Siapa-siapa pun tuan-tuan dan puan semua, kalau nak lompat parti, boleh lompat, itu hak kebebasan masing-masing. Tidak ada lagi undang-undang yang melarang mana-mana pihak untuk pergi kepada mana parti lain. So, anti-hopping law ni tidak ada wujud lagi. Jadi sebab itu saya tidak ada nak komen sangat kerana ini bukan merupakan satu kesalahan. Sebelum ini, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badoh meminta agar SPRM menyiasat amalan melompat parti yang didakwa berlaku secara berleluasa. Datuk Sri Azam ditemui selepas Majlis Sidang Media Program Kerjasama Strategik Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dan SPRM di Ibu Negara. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan telah menerima notis berhubung kekosongan luar jangka kerusi Dewan Undangan Negeri DUN N23 Melo Kelantan susulan kematian penyandangnya Dr. Mat Yusnan Yusof pada 30 April lalu. Bagaimanapun, selepas proklamasi darurat yang diisytiharkan yang di-Pertuan Agong pada 11 Januari lalu dan juga peruntukan Seksyen 13 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 berkaitan pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang sedang berkuat kuasa, maka pilihan raya kecil PRK DUN N23 Melor Kelantan ditangguhkan. Ya, SPR dalam kenyataannya hari ini memaklumkan menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Kelantan Datuk Abdullah Yaakob pada 3 Mei lalu. Ia selaras dengan perkara 46/5 bahagian pertama Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan yang telah memperuntukkan kekosongan sesuatu kerusi DUN Kelantan perlu diisi dalam tempoh 60 hari dan dari tarikh kekosongan kerusi tersebut. Mat Yusnan, 53 tahun, meninggal dunia di kediamannya di Melo, Kelantan pada pukul 2.28 pagi akibat serangan jantung. Mat Yusnan memenangi kerusi DUN Melo bagi 2 penggal berturut-turut iaitu pada pilihan raya umum ke-13 dan ke-14. JAKIM bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi mewujudkan pusat transit keganasan rumah tangga. Ia yang beroperasi di beberapa masjid berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara wanita yang menjadi mangsa. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, projek merupakan salah satu inisiatif pelan pengimarahan masjid-masjid wilayah Persekutuan 2020-2024. Justru dengan kolaborasi masjid sebagai tempat pusat transit, maka masjid menghulurkan bantuan seadanya untuk meringankan dan menyelesaikan masalah tersebut. Sekurang-kurangnya ada tempat untuk bernaung dan ada tempat untuk berpaut buat sementara sebelum penyelesaian yang lebih tamat lagi, yang lebih berkesan lagi dapat dilaksanakan.
Masjid Wilayah Persekutuan dan Masjid Al-Ghufran pinggiran Taman Tun Dr. Ismail dipilih sebagai perintis program. Jadi bila sampai di masjid ini, kita telah pun melatih 19 orang daripada masjid sebagai untuk menjadikan pusat aduan. Ini telah diberikan latihan kepada mereka. Jadi supaya ada SOP tertentu yang perlu apabila mereka ini sampai di masjid dan ini sebagai hanya pusat transit sementara sebelum kita mendapat perintah daripada mahkamah. Lepas tu dia akan dipindahkan kepada pusat perlindungan wanita. 12 masjid di wilayah persekutuan turut dipilih menjadi pusat aduan dan juga khidmat kaunseling. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Ekonomi Malaysia dijangka kembali kukuh tahun ini dengan diramal berkembang 5.6%. Momentum sama dijangka dicatatkan tahun hadapan berikutan tawaran asas rendah, permintaan luaran yang kukuh serta pelaksanaan program vaksinasi. Bagaimanapun, Ketua Ahli Ekonomi Pejabat Penyelidikan Makroekonomi ASEAN Plus 3 UMRO, Dr. Ho Ee Khor berkata, unjuran ekonomi tetap dibayangi ketidaktentuan kes COVID-19. The domestic sector, as I mentioned, has not been able to open up as fully as we would have liked to see. And as you know, Malaysia has a very large tourism sector, and also the construction sector has been very badly affected because it requires a much more closer contact. So some of these sectors that requires a close contact have not been able to open up fully. And so unless the vaccination is ramped up and you are able to reach herd immunity, Dr. Ho berkata demikian pada sesi taklimat media pertumbuhan ekonomi Malaysia secara maya. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings berhad mencatatkan peningkatan jualan bagi bulan ketiga berturut-turut. Bulan lalu, 15,017 unit kenderaan dijual dengan peningkatan 0.18% bagi tempoh bulan ke bulan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Proton Edar, Roslan Abdullah, Proton mengukuhkan kedudukan di tempat kedua dari segi prestasi jualan. Pegangan pasaran tahun ini dianggarkan pada 24.4% dengan jumlah keseluruhan jualan 47,843 unit bagi 4 bulan pertama 2021. Model Proton Saga kembali merekodkan jualan tertinggi di peringkat nasional dengan 5,472 unit terjual pada bulan April. Model kenderaan utiliti sukan SUV turut mencatatkan jualan kukuh dengan 5,684 unit untuk Proton X50 dan X70 diserahkan kepada pelanggan. Sementara itu, jumlah keseluruhan industri dianggar melebihi 56,000 unit memandangkan semua jenama giat memenuhi tempahan sebelum insentif cukai jualan di bawah pakej penjana tamat akhir Jun ini. Malaysia memerlukan generasi pengeluar baharu yang lebih cekap, fleksibel, mampan dan juga produktif. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong menjelaskan, ciri-ciri ini penting dalam situasi ketidaktentuan ekonomi dan juga industri yang sedang pesat berkembang. Malaysia needs to keep pace with the rapid advances in technology and position itself at the right scale to stay competitive, enhance productivity and efficiency, hence acting as an enabler for sustainable development. Beliau berkata demikian pada sesi webinar The Road Ahead with Industry for WRD yang diadakan secara maya. Kementeriannya serta agensi terlibat telah berjaya mempercepatkan penggunaan teknologi Industri 4.0 dalam sektor pembuatan. Tahun lalu, 382 perusahaan kecil sederhana PKS telah pun lulus penilaian kesediaan yang dibiayai kerajaan. Daripada jumlah tersebut, 82 PKS ditawarkan geran padanan di bawah dana intervensi.
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI bercadang mengeluarkan lesen pembuatan bateri khusus untuk kenderaan cekap tenaga kepada pemain industri tempatan. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia MARI, Dato' Madani Sohari menjelaskan ia masih dalam peringkat perbincangan. Pengeluaran bateri kenderaan itu antara aspek penting untuk menjadikan ekosistem kenderaan elektrik EV di negara ini lengkap. Mampu membawa mereka sejauh 300 km sebanyak 32 biji bateri sel. Ya, kita sebenarnya memang akan memutamatkan pengeluaran lithium bateri di Malaysia, dan pada masa yang sama bukan hanya lithium bateri, kita juga sedang berbincang untuk kita dapat mengeluarkan motor di Malaysia. Motor, MOTOR lah, motor kan di Malaysia. Ini merupakan komponen-komponen bateri lah yang kritikal, yang eloknya ada dibuat di Malaysia supaya kita dapat menjadikan ekosistem EV itu lengkap di Malaysia. Dan tambah Dato' Madani, Kerajaan MITI dan MARI sudah menyusun beberapa program EV, antaranya polisi baharu EV, mewujudkan satu kawasan sebagai EV Hub dan juga bas elektrik. Kerjasama dengan Tenaga Nasional Berhad serta beberapa syarikat swasta turut dilakukan bagi membangunkan infrastruktur berkaitan. Meskipun sibuk dengan tugasan harian, rakan-rakan kami yang juga warga berita RTM masih berkesempatan turun padang menyantuni masyarakat bagi mengambil keberkatan bulan Ramadan. Menerusi kerjasama strategik dengan Pertubuhan Kesentuhan Kasih Al-Kalam Malaysia, sumbangan turut disampaikan kepada petugas barisan hadapan sebagai menghargai sumbangan dan juga pengorbanan anggota polis dan juga bomba. Butirannya kita bersama wartawan Mazliha Hamzah. Ini antara program CSR yang terbaik yang perlu kita teruskan saban tahun, dan saya melihat benda ini wajar dalam kita sama-sama menghulurkan bantuan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Kita tak lupa kepada frontliners kita daripada anggota keselamatan dan juga media. Jadi ini satu kata orang usaha ataupun aktiviti yang sangat baik dan bermanfaat. Sementara itu, menurut Presiden Al-Kalam Malaysia, Datuk Seri Baharudin Abu, program edisi ke-33 ini memfokuskan sumbangan kepada anggota polis dan bomba di sekitar kawasan Puchong dan Subang Jaya. Alhamdulillah pada hari ini kita buat sikit kelainan lah. Mana kita utamakan frontliner seramai 50 orang dan 27 orang itu di kalangan penduduk kampung lah. Sebab selama ini kita hanya lebih tertumpu kepada penduduk kampung. Kali ini apa salah kita ubah sikit, kita beri pada bantuan ataupun sumbangan kepada frontliner yang bukan kurang kemampuan. Maksudnya yang ada anak lebih daripada 2, 3, 4. Jadi orang rupanya apa yang kita sumbang ni adalah misi Al-Kalam, rupanya meringankan beban mereka untuk kehidupan seharian. Dengan ada sumbangan ini dapat membantu sikitlah meringankan beban-beban mereka yang ada sekarang ni. So actually saya terus terang saya kata saya mengucapkan terima kasihlah pada Al-Kalam kerana sumbangan yang telah diberikan itu menunjukkan bahawa masih ada lagi masyarakat kita yang prihatin kepada keadaan sekitar. Program turut menyantuni penduduk sekitar Kampung Tengah Puchong dengan agihan bubur lambuk dan pemberian minyak motosikal secara percuma di stesen minyak berhampiran yang turut diserikan dengan kehadiran beberapa personaliti RTM. Tiada yang lebih menggembirakan saya pada bulan Ramadan ini selain dapat turut sama untuk memberi sedikit sumbangan dan tiada yang lebih membahagiakan saya selain daripada melihat senyuman di wajah para penerima sumbangan dan bantuan sejak dari pagi sampailah kepada penyampaian sumbangan minyak. Saya rasa itu satu peluang yang baik juga untuk kita bersama dengan masyarakat setempat di sini kan, kita melakukan kerja-kerja amal sebegini di bulan Ramadan ini banyak keberkatannya, dan apabila melihat RTM turut serta bersama dengan orang kata dalam program ini bersama dengan Pertubuhan Kasih Al-Kalam ini, saya kira itu satu peluang yang baik untuk kita juga memarketkan, memasarkan RTM kepada masyarakat. Program ini kali kedua diadakan diharap dapat berkesinambungan dan menjalinkan lebih erat lagi silaturahim antara RTM dan juga Pertubuhan Kasih Al-Kalam. Bagi edisi seterusnya, Pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Kalam akan meneruskan program sama di Johor Bahru.
RM5.2 bilion dibelanjakan Kementerian Pembangunan Luar Bandar tahun lalu bagi memastikan masyarakat luar bandar tidak ketinggalan dan juga menikmati pembangunan setara. Usaha merupakan komitmen berterusan kerajaan merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Timbalan Menteri 2 Datuk Henry Sam Agong menjelaskan sepanjang tahun lalu 8,291 rumah luar bandar dibaik pulih dan 1,428 dibina. Ia memanfaatkan 48,000 individu menerusi program perumahan rakyat termiskin. Jalan luar bandar sepanjang 182.9 km turut dibina. Selain daripada keperluan-keperluan utama ini, ada juga keperluan seperti kami panggil jambatan menyeberangi sungai ataupun anak sungai. Kerana di seberang sana adalah kawasan pertanian, dari mana terdapatnya hasil sumber pertanian ini perlu jambatan. Kalau di perkampungan bukan saja diperlukan jalan raya JPD ini, betul, khususnya yang di atas tepi laut itu memerlukan apa yang kami panggil JT ke rumah-rumah. 54,585 penduduk di kawasan terpencil turut disediakan kemudahan bekalan air bersih. Khususnya dalam keadaan kita menghadapi situasi sekarang COVID ini, 19. Ramai anak-anak kita, anak-anak muda yang dulunya mendapat pekerjaan di bandar, apabila mereka ada di antara kalangan mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka di bandar dan harus balik ke kawasan halaman di kampung. Dan selain daripada itu, tentulah dengan adanya pembangunan kemudahan yang dilaksanakan oleh kerajaan di kawasan-kawasan luar bandar, dan mereka ini dapat melakukan sesuatu di tempat asal mereka, seperti perniagaan secara kecil-kecilan dulu ataupun terlibat dengan dalam pertanian. Beliau ditemui selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian dan Pelancaran KPLB Learning Hub di Bangi, Selangor. Seterusnya kita ke segmen sukan. Kita bersama rakan penyampai Akhtar Hamzah. Silakan Akhtar. Jun Hong kini ahli baharu kontijen Olimpik negara. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan juga Nia Nawai. Ini berita gembira daripada kamp terjun negara menjelang Sukan Olimpik Tokyo 2020. Terbaru bekas juara dunia 2017, Cheong Jun Hong mengesahkan tempat ke Tamasha Tokyo menerusi acara 10 meter platform individu wanita. Atas berkenaan masih meraih slot tersebut selepas mara ke separuh akhir kejohanan Piala Dunia Terjun FINA di Jepun. Pada kejuaraan Piala Dunia Terjun yang berlangsung di Pusat Akuatik Tokyo, atlet kelahiran Perak ini menamatkan saingan pusingan kelayakan di tempat pertama dengan mengumpul mata 345.30 mata. Beliau menewaskan pencabar terdekatnya dari Rusia, Yulia Timoshenina yang mengumpul 336.70 mata. Di tempat kedua diikuti Gabriela Agúndez García dari Meksiko, tempat ketiga. Sementara itu, Pandalila Rinong yang sudah layak lebih awal ke Olimpik Tokyo turut mara ke separuh akhir apabila menduduki tempat keempat dengan mengumpul 325 mata. Kedua-dua atlet negara itu akan turun untuk aksi separuh akhir yang dijadual berlangsung esok. Mereka perlu menamatkan saingan dalam kelompok 12 terbaik untuk melangkah ke pentas final. Majlis Sukan Negara MSN bertindak tegas apabila menggantung tugas sementara jurulatih taekwondo kebangsaan Resfredi Tokan Petrus sesulan dakwaan mengeluarkan kata-kata kurang menyenangkan terhadap seorang atlet wanita.
Ketua Pengarahnya Dato' Ahmad Syafawi Ismail berkata keputusan itu dibuat selepas mendapat arahan Menteri Belia dan Sukan Dato' Seri Rizal Marikan, Naina Marikan bagi membolehkan siasatan dijalankan. Difahamkan ini bukan kali pertama berlaku ketidaksefahaman antara jurulatih dan atlet Kyorugi itu. Saya sendiri telah mengambil tindakan awal untuk menggantung tugas jurulatih Ruspedi daripada mengendalikan pasukan, dan beliau juga diminta untuk meninggalkan asrama. Sementara kita telah pun berhubung dengan pihak Taekwondo Malaysia untuk menjalankan siasatan bersama dan mendapatkan maklumat yang lebih detail tentang kejadian yang berlaku. Ini merupakan dakwaan sebelah pihak dan kita telah mesti berlaku adil kepada semua belah pihak. Jadi insya-Allah kita akan cuba selesaikan perkara ini sebaik mungkin yang boleh bagi memastikan pasukan kita dapat berlatih dengan tenteram. Buat masa ini program latihan dikendalikan oleh penolong-penolong jurulatih yang sedia ada lah. Menurut hantaran yang dimuat naik di media sosial kakak kepada atlet wanita itu, jurulatih tersebut telah bertindak memalukan adiknya di depan rakan sepasukan dalam satu perjumpaan pada 28 April lepas, selain melakukan ugutan menyingkirkan atlet berkenaan daripada skuad kebangsaan. Saudara, sementara tadi telah pun masuk waktu solat fardu Isya bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isya dan juga sunat tarawih. Baik, kita teruskan dengan perkembangan Liga Super. Sri Pahang FC bakal membawa masuk 4 pemain import baharu pada jendela perpindahan pemain bulan ini. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif Kelab berkenaan, Dato' Muhammad Sufian Awang, yang berpendapat kehadiran mereka diyakini mampu membantu memulihkan kembali prestasi skuad Tok Gajah. 4 pemain berkenaan adalah Ang Kuang Man dari Myanmar, bekas penyerang Sheffield Wednesday, Manuel Hidalgo, Abu Bakar Yakubu dari Ghana dan pemain kelahiran Australia Kenny Atiu. Menurut Datuk Sufian, 3 pemain sudah berada di Kuantan, manakala seorang lagi masih menjalani tempoh kuarantin yang akan berakhir esok. Dalam masa sama, beliau enggan mendedahkan pemain-pemain import yang bakal dilepaskan dan pengumuman rasmi akan dimaklumkan dalam tempoh terdekat. Keputusan menyenaraikan 4 import baharu itu berikutan prestasi hambar Sri Pahang FC musim ini yang menyaksikan skuad Tok Gajah sekadar mencatat 2 kemenangan selain berada di kedudukan kedua tercorat Liga Super dengan 8 mata selepas 11 perlawanan. Sementara itu, aksi Liga Super malam ini melibatkan perlawanan Kedah Darul Aman KDA FC menentang Johor Darul Takzim JDT bakal menjadi tumpuan biarpun tanpa kehadiran penonton. Tuan rumah pastinya akan memanfaatkan aksi di Stadium Darul Aman dalam misi membalas dendam selepas tewas kepada JDT 2-0 pada aksi Piala Sultan Ahmad Shah awal musim ini. Berdasarkan statistik, JDT dilihat memiliki rekod yang sangat baik dengan 7 kemenangan, 3 seri dan hanya 1 tewas kepada Terengganu FC. Di Stadium Kuala Lumpur, pengalaman pemain paling senior Syukur Adan dan Indra Putra Mahyudin sangat diperlukan pengendali Kuala Lumpur City FC, Boyan Hodak, dalam mengemudi perlawanan dalam menentang Penang FC. Bagi KLCT FC, kemenangan dalam aksi malam ini amat penting buat pasukan untuk memperbaiki kedudukan dalam saingan Liga. Pertemuan antara Terengganu FC menentang UiTM FC juga akan menjadi aksi tumpuan malam ini. Kemenangan Terengganu FC ke atas JDT baru-baru ini akan menjadi kelebihan buat skuad The Turtles ketika melayan kunjungan lawan di Stadium Sultan Nizam Zainal Abidin. Seandainya Terengganu FC meraih kemenangan malam ini, maka peluang pasukan itu merapatkan jurang dengan pasukan tangga kedua dan ketiga pasti lebih cerah. Nampak macam terkena tangan. Beralih ke saingan Liga Premier, Selangor FC 2 kembali temui rentak kemenangan selepas berjaya membenam Kelantan FC 3-1 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dalam perlawanan tersebut menyaksikan Selangor FC 2 tidak menunggu lama untuk mendahului 1-0 menerusi jaringan Haris Haikal pada minit ke-6.
Fazrul Fahriz Zeki kemudian menambah gol kedua pada minit ke-39 sebelum George Atram menjadikan kedudukan 3-0 hasil sepakan penalti pada minit kecederaan babak pertama. Manakala Kelantan pula mendapat gol sagu hati menerusi jaringan pemain import Jack Handel pada minit ke-71. Kemenangan pertama dalam 5 perlawanan itu melonjakkan Selangor FC 2 ke tangga ke-5 Liga Premier, ketinggalan 1 mata di belakang Terengganu FC 2 dan Kelantan United FC. Dalam pada itu, jurulatih Selangor FC 2 Michael Feichtenbeiner akui gembira dengan persembahan kesemua pemain selepas berjaya keluar daripada kemarau kekalahan dalam 4 perlawanan lepas. Yeah, the field condition was really very difficult for both teams. So we have to change a little bit our tactic. But the boys did well in the first half. So in the first half we play following our new instruction, new tactic for this field conditions. And yeah, I guess we scored some good goals. We even created a few more chances in the first half. Bagaimanapun katanya, permainan menjadi agak perlahan pada babak kedua selepas pemain dilihat mula merasa selesa dengan kelebihan 3 gol. Overall, we had a well-deserved win, and so I'm happy. Yeah. Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2021, Persatuan Bola Sepak Malaysia FM mengesahkan sebanyak 32 pasukan daripada Persatuan Bola Sepak Negeri dan Kelab akan beraksi pada aksi musim ini. Daripada jumlah itu, 20 pasukan bersaing dalam kategori lelaki dan dijadual bermula 12 Jun hingga 28 Ogos, sementara 12 pasukan akan memeriahkan saingan kategori wanita dari 12 hingga 22 Ogos. Pengerusi Jabatan Kuasa Futsal dan Bola Sepak Pantai FAM, Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata, badan induk itu telah menjalankan saringan dokumen terperinci sebelum meluluskan permohonan 32 pasukan untuk beraksi. Saringan bagi kategori lelaki dan wanita masing-masing akan dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan B. Selepas diperkenalkan pada 2019, edisi kedua MPFL tahun lalu ditangguhkan sebelum dibatalkan ekoran pandemik COVID-19. Pada majlis undian MPFL 2021 di Wisma FM turut mengumumkan KUKU sebagai penaja utama MPFL 2021 selain beberapa penaja sedia ada yang meneruskan kerjasama musim ini. Sejumlah 242 individu terdiri daripada atlet, jurulatih dan pegawai dari program Podium kini selesai menerima suntikan vaksin COVID-19 dos kedua hari ini. Turut menerima dos kedua vaksin berkenaan adalah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan, Nainai Marikan di Kompleks Sukan Taman Desa Tasik. Menurut Datuk Seri Rizal, bagi atlet terjun yang kini sedang beraksi dalam Piala Dunia Terjun FINA 2021 di Tokyo akan menerima vaksin setelah tiba di tanah air. Nak pergi ke Tokyo, semua yang wajar dan patut berada dalam mereka akan menerima vaksin sebelum pergi dan tidak ada yang terkecuali. Termasuklah Azizul Hasni Awang dan Syah Firdaus yang masih berada di Melbourne. Dan dia pun dah berurusan dan juga berhubung dengan saya. Kalau seandainya mereka tidak dapat pada bulan Jun ini, ketika mereka pulang bulan Jun, awal bulan Jun, mereka akan divaksinkan. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Rizal juga menyatakan bahawa setiap atlet, jurulatih dan pegawai yang menerima dos kedua vaksin Pfizer-BioNTech hari ini akan dipantau rapat. I feel that insya-Allah batch pertama yang 264 ni akan mendapat suntikan kedua ni dalam keadaan yang selamat dan cuma they will be monitored for today. Sebab ada juga cakap kata selepas second dose ni dia berbeza daripada first dose. So they will be closely monitored.
Jaguh memanah negara Khairul Anwar Muhammad akui amat teruja apabila dipilih sebagai pembawa jalur gemilang di Tamasya Olimpik Tokyo, namun tetap ada sedikit rasa bimbang. Bukan kerana gemuruh, sebaliknya bimbang andai beliau terpilih menyertai acara campuran, maka jadualnya akan menjadi lebih padat sekaligus terpaksa menolak tugas pembawa bendera itu. Selain Khairul Anwar, pemain badminton bergu campuran Goh Liu Ying turut diumumkan Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria semalam sebagai pembawa jalur gemilang. Kalau 24 tu andai kata kita punya tim perempuan qualify dan untuk qualification round tu saya top, so memang agak sukarlah untuk saya pergi opening ceremony sebab kita punya competition tu pagi, so opening ceremony pun biasa habis pun satu pagi macam tu kan. Atlet berusia 29 tahun ini adalah pemenang pingat perak kejuaraan dunia dan akan membuat penampilan kali ketiga di pentas Olimpik. Edisi Sukan 4 Mei 2021 berakhir di sini. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang dinantikan kini bertanda. 12 pasukan kini bersedia dengan semangat dan rencana baru di dada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan cuaca hari ini agak lembap. Hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku, masih lagi berlaku sejak awal petang tadi menyebabkan utara semenanjung Malaysia di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di negeri Perak. Kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur dan juga negeri Sembilan, buat masa kini hujan renyai masih lagi berlaku. InsyaAllah akan beransur reda tidak lama lagi. Bagi negeri-negeri lain, buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Bagi negeri Sabah, hujan renyai masih lagi berlaku di bahagian Sandakan, juga akan beransur reda tidak lama lagi. Tetapi bagi negeri Sarawak, hujan berserta rebut petir masih lagi berlaku melibatkan di bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah, di Bintulu, Kapit dan juga di bahagian Miri. Keadaan lembap bagi negeri Sarawak ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat malam nanti. Dan untuk makluman anda semua, negara kita masih lagi berada pada fasa peralihan monsun yang kita jangkakan akan berterusan sehingga ke pertengahan Mei ini. Dan secara klimatologinya, hujan lebat dan rebut petir boleh berlaku pada awal petang dan juga awal malam, terutamanya di bahagian pantai barat dan pedalaman semenanjung. Kadang-kala angin kencang juga boleh berlaku. Dan keadaan cuaca pada musim ini boleh menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Jadi pada esok petang, kepada anda semua yang mana ketika hendak pulang ke rumah dari tempat kerja ataupun membeli juadah berbuka puasa, diminta untuk lebih berhati-hati. Sama-sama kita pakat cakna bagi perkara ini. Baik, bagi kawasan perairan, buat masa kini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta teluk bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Dan bagi anda, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa ataupun Facebook, Instagram dan juga Twitter. Mudah, hanya di hujung
hujung jari anda sahaja. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Map Malaysia. Susulan tular video pergaduhan membabitkan pelawak terkenal dengan seorang penghantar makanan. Polis mengesahkan telah pun menerima laporan daripada pelawak berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Ashari Abu Samah, laporan diterima daripada Lan Pet Pet. Penunggang motosikal yang dirakam bergaduh dengannya pula belum membuat perkara sama. Siasatan awam mengesyaki pergaduhan terjadi akibat salah faham. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai insiden itu diminta menghubungi Balai Polis. Ketua Pembantu Tadbir sebuah kementerian mengaku tidak bersalah kerana mengemukakan tuntutan palsu. Dia didakwa menipu jabatan dengan mengemukakan tuntutan catering yang sebenarnya menyediakan jamuan untuk majlis rumah terbukanya. Pengakuan dibuat Nur Adlina Idris di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Suzana Hussein. Dia didakwa mengemukakan pesanan kerajaan LO yang dilampir bersama 3 invoice berjumlah RM11,350. Ia bertujuan pembayaran untuk makan tengah hari dan petang bagi perjumpaan menteri bersama tetamu pada Ogos 2014 yang mana ia sebenarnya tidak wujud. Bayaran sebaliknya digunakan untuk perkhidmatan catering majlis hari raya tertuduh di kediamannya. Kesemua kesalahan dilakukan di Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan di Putrajaya pada Ogos 2014. Sudah mendaftar sebagai penerima vaksin? Sudah semestinya. Ya, kami berdua dan lebih 9 juta individu sudah mendaftar sebagai penerima suntikan vaksin COVID-19. Namun, angka itu dilihat masih rendah kerana ramai yang ambil sikap tunggu dan lihat. Wartawan Grace Aisyah Kedayan melaporkan. Sabah, Kelantan, Pahang dan Terengganu merupakan 4 negeri yang merekodkan kadar pendaftaran terendah iaitu sekitar 15 hingga 32%. Manakala Putrajaya mencatat kadar tertinggi melebihi 99%. Itu saya sudah register, saya tunggu dia oranglah putusan. Dia belum bagi saya. Saya kakak sudah baru dia. Saya punya belum terima lagi. Tak takutlah, apa-apa jadi-jadilah. If open, register je lah. Kalau macam saya tak sempat. Kalau dia buka lagi, surely I register. I think it's better to take the vaccine. The whole world is taking, kita pun ambil lah. It's good to have the vaccine lah to achieve the herd immunity tu kan. Memang kita digalakkan untuk mengambil vaksin. Sebab itu memang tanggungjawab kita lah. Selain kita jaga SOP semua tu, so memang ambil lah. Saya belum lagi sebab saya masih lagi cek saya punya appointment dengan IGN. Saya cek gedai petis, kencing manis, jantung, kolesterol. Jadi saya pastikan doktor saya pastikan saya dulu. Baru boleh jadi kemungkinan dia akan buat kat sana lah dalam bulan 6 ni.
tapi saya belum daftar lagi. Untuk memberikan maklumat tepat mengenai suntikan vaksin COVID-19, Kementerian Kesihatan menggunakan ejen di setiap daerah sebagai perantara kepada masyarakat. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin yakin jumlah yang mendaftar sebagai penerima vaksin akan meningkat dalam tempoh 2 bulan ini. Saudara, ada sikap orang kita memahami dan yakin dengan keberkesanan vaksin. Ada juga sikap orang kita yang hanya nak tunggu dan lihat dulu. Apapun pilihan di tangan anda, tiada paksaan namun digalakkan untuk mendaftar menerima suntikan vaksin kerana kerajaan sentiasa mahukan yang terbaik untuk kita semua. Dari Sasha Kedayan, Berita RTM. Fenomena laut belah boleh berlaku disebabkan perubahan iklim dan faktor pasang surut air. Saban tahun, situasi itu dapat dilihat di Pulau Jindo, Korea Selatan. Festival yang dianjurkan setiap kali fenomena berlaku berjaya menghimpunkan ribuan pengunjung dan mereka berkumpul bagi menyaksikan fenomena itu sepanjang 2.8 km dengan lebih lebar 40 meter yang menghubungkan Pulau Jindo dan Pulau Modo. Peristiwa itu berlaku selama sejam, 2 kali sehari sehingga air laut kembali pasang. Rekaan beg kapal terbang terbaru keluaran jenama ini mempunyai nilai lebih tinggi daripada pesawat sebenar. Direka untuk musim luruh dan juga musim sejuk 2021, beg ini dijual dengan harga $39,000 Amerika. Menggunakan material canvas monogram khas, beg eksklusif yang direka Virgil Abloh dilengkapi kokpit, sayap dan juga enjin. Tindakan pantas seorang lelaki yang sedang mengisi minyak kereta dipercayai berjaya menyelamatkan dirinya daripada dirompak sekumpulan lelaki. Menerusi rakaman CCTV ini, 3 lelaki dilihat menerpa ke arahnya dipercayai untuk menyerang atau merompak mangsa. Tapi pelanggan tersebut kemudian menyembur suspek dengan petrol membuatkan kesemuanya lari bertempiaran. Ya, berita perdana edisi 4 Mei 2021 berakhir di sini. Sekali lagi kami ingatkan, segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di aplikasi MySejahtera. Dan paling penting, terus untuk kita patuhi SOP dan sama-sama kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera, jumpa lagi.